hari bulan. Permatampau datang ke depan ini bersama dengan rakan-rakan lain mengangkat sumpah. Itu bukti bahawa saudara sebenarnya menghormati institusi ini dan menghormati dan mengiktiraf pilihan raya umum yang ke-13. Ya, kalau terus bangun ya, Ahmad. Maka dengan ini Datuk Bertua bagi jalan ya, Ahmad. tak bagi Datuk Bertua. Tak bagi. Bagilah orang baru sekali. Sebab itu semua peristiwa yang berlaku 24 hari bulan lalu adalah dengan sendirinya membuktikan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dan proses pilihan raya diiktiraf serta berjalan dengan betul. Justru itu saya ingin menyebut termasuklah kepada Shah Alam, jangan kita double standard. Jangan double standard Shah Alam. Saya sebut ni bukan saya nak bagi laluan, nak sebut kepada Shah Alam, jangan double standard. Dengan izin, apabila kemenangan berpihak kepada kita, oh adil. Bila kita kalah, tidak adil. Menang itu pun tidak tak adil. betul. Sepatutnya menang lagi Apabila besar. rakan-rakan kita datang ke Dewan ini untuk mengangkat sumpah, kesian anak-anak muda yang berhimpun di Padang Merbuk, kesian sungguh kinabatangan. Kesian. Bagi laluan. Bagilah sekali laluan. Lenggong. Lenggong tak bagi jalan. Datuk yang di-Pertua. Ada yang Muhammad sila duduk. Yang tak berucap tu sila duduk. Saya bertanya Datuk di-Pertua. Kalau kesian waktu saya keluar daripada Dewan ini, keluar ke bandar, saya bertanya kepada anak muda yang berjalan, bawa beg jauh mereka datang. Saya tanya menggunakan bahasa orang muda. Bro, dari mana bro? Lenggong, bagilah sekali. Ada orang Temeluk. Lenggong. Saya tanya kalau bro, dari mana bro? Oh, pokok senar. Pokok senar pun ada. Saya ingat kesian mereka. Tapi dalam kelompok yang ramai, saya tanya dari Datuk Bertua. Bro, dari mana bro? Saya Surabaya pak. Berapa kena tangkap? Ada orang Indonesia. Lenggong. Ada orang Indonesia. Lenggong, laluan sekali Lenggong. Saya ingat semua orang Indonesia Datuk Bertua. Saya berjalan lagi. Saya pergi ke depan. Saya tengok dalam kumpulan lebih ramai. Saya tanya, bro dari mana bro? Dari mana? Bali enggak? Dia kata apa? Tara bang, saya Bangla juga. Ya, dari Bangla. Lenggong, ada bukti ke Lenggong? Ada bukti ke? Bagi bukti. Saya nak jawab kepada keheranan Perdana Menteri. Lenggong yang kena tadi. Lenggong yang kena tangkap 33 orang semuanya rakyat Malaysia. Memang ada saya rasa. Tapi dikumpul dibawa oleh Pakatan Rakyat. Tak bagi laluan macam mana? Pada cakap soalannya tuan. Lenggong tak bagi langsung laluan. Sebab apa? Kita lihat dan kita semak daripada petisyen pilihan raya yang dikemukakan oleh Pakatan Rakyat, tak ada isu Bangla ni. Tak ada isu ini. Ini isu yang hanya dimainkan kerana mereka tidak puas hati. Dah minta jalan bangun yang tidak memihak. Tak payah bercakap. Bagi kerana itu, sikit. kerana itu, dalam keadaan apa sekalipun, semua pihak mesti menjunjung dan menghormati keluhuran perlembagaan kita. Jika kita belakangkan undang-undang, pasti kita menjuruskan negara ini ke arah kemusnahan. UMNO pun petition. Semua pihak Lenggong boleh bagilah membantah. sekali kau yang urus. UMNO Semua petition pihak juga. boleh tidak puas hati dengan Lenggong tak bagi pilihan jalan raya. yang madu tu. Memang itu dibenarkan oleh undang-undang. Ampang. Tapi gunalah saluran Satu soalan yang je, Lenggong. sah dari segi undang-undang. Gunakan saluran yang sah dari segi undang-undang. Tunggulah. Adakah sedar? Ya, Mat. Lenggong. Lenggong nak bagi jalan. Ya, Mat Lenggong nak bagi jalan yang Mat. Lenggong, satu soalan untuk kau Sebab urus. itu Datuk Bertua, ini sebenarnya Mat Sepang yang Mat pilihan terus raya duduk. telah berlalu. BN pun file Pilihan petition. raya Ya, telah berlalu. Mat. Salah ke SPR. Ini masa untuk kita bekerja. Marilah kita mencapaikan apa yang dihasratkan oleh kerajaan. Saya ingin ambil apa yang disebut oleh Tuanku Yang di-Pertua Agong dalam titah ucapannya. Saya petik. Kedudukan daya saing Malaysia di peringkat global meningkat lebih baik seperti dilakukan oleh kajian Bank Dunia bagi kemudahan menjalankan perniagaan pada tahun 2013, di mana Malaysia tersenarai negara ke-12 paling mesra perniagaan dan menduduki tangga ke-10 sebagai destinasi pelaburan langsung asing pada tahun 2012. Laporan tahunan bagi daya saing dunia oleh IMDb bagi tahun 2012 pula mengiktiraf Malaysia negara paling berdaya saing di kalangan 30 buah negara. Keluaran dalam negara kasa per kapita kurang daripada USD 20,000. Malaysia
di kalangan negara-negara ASEAN berada di kedudukan kedua terbaik. Ini merupakan pencapaian-pencapaian yang amat membanggakan yang sebenarnya telah dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Sebab itu, kalau kita rujuk lagi pada prestasi FBM KLCI mencatat prestasi tinggi iaitu 1788.4 mata pada 14 Mei 2013. Ini dilengkapkan lagi apabila kerajaan berjaya menarik pelaburan diluluskan sebanyak 49.3 bilion dalam tempoh 3 bulan pertama 2013. Ini amat membanggakan. Justru itu sepatutnya ini masa untuk kita bekerja dan membalas budi rakyat. Pilihan rakyat telah berlalu. Kalau kita bercakap politik matang, biarlah kita matang betul-betul. Inilah masanya, ubahlah saudara. Ini masa untuk kita bekerja bagi membalas budi rakyat. Saya percaya, aku janji Barisan Nasional akan dilaksana oleh Kerajaan Barisan Nasional. Berasaskan track record, berasaskan kepada sejarah-sejarah lalu. Tapi saya yakin, berasaskan kepada apa yang dijanjikan 2008 tak mampu dilaksana oleh Kerajaan Pakatan Rakyat. Saya bimbang rakyat sekali lagi terinaya kerana tidaknya dijalankan oleh Pakatan Rakyat. Sebab itu lihatlah, sejak yang amat berhormat Perdana Menteri mengambil alih negara ini pada tahun 2009, kita lihat pelbagai perubahan dan transformasi telah dilakukan. Program transformasi kerajaan, ekonomi, selanjutnya program transformasi politik, program transformasi sosial, yang semua ini membentuk dasar transformasi nasional telah dilakukan. Ini bagi maju Malaysia ke arah mencapai wawasan kebangsaan, menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Dan kalau kita lihat, walaupun berlaku ketidaktentuan persekitaran global termasuk krisis hutang di Eropah, secara tidak langsung memberi kesan kepada ekonomi negara kita. Namun berkat kerjasama semua pihak yang sebahagiannya besar matlamat yang dirancang telah berjaya dicapai. Kesannya kita lihat, taraf dan kualiti hidup rakyat semakin baik, ekonomi negara semakin makmur, keadaan kewangan kerajaan terus subur. Malaysia berada di landasan yang betul untuk menuju negara maju. Pencapaian bukan hanya membuktikan aktivisme terhadap konsep dan falsafah pemandu satu Malaysia rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, tapi ia merupakan eksperimen paling berani yang pernah dilakukan oleh mana-mana kerajaan di dunia ini yang mengamalkan prinsip ketulusan dan ketanggungjawaban. Sila Mersing. Senyaplah salam tak bagi tu. Yang ni betul. Saya nak tanya Lenggong cakap tadi, dan sebenarnya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Agong kata kita 10 terbaik mudah niaga. Nombor 9, nombor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ni ada tak? Ranking dia ni, negara Islam atau negara majoriti Islam yang demokratik. Dan boleh tak Lenggong bersetuju dengan saya bahawa kalau tidak ada, bermakna kita adalah sebuah negara Islam paling mudah niaga, paling moden, di mana di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Pekan, kita tak pernah wawakan kita Islam, tetapi kita sebenarnya menjalankan aktiviti-aktiviti ke arah itu. Saya bersetuju apa disebut oleh Mersing. Kalaupun ada, tapi kita antara negara yang terbaik. Saya percaya, secara detail saya harap Yang Amat Menteri menjawab, dan saya yakin kita adalah antara negara yang terbaik, di kalangan negara yang terbaik dalam soal ini. Sebab itu kita diberi pengiktirafan. Dan pengiktirafan ini perlu kita kekalkan. Cara mengekalkannya ialah kita memerlukan kerjasama rakyat dan semua pihak supaya yang apa kita impikan untuk dicapai pada tahun 2020 benar-benar berjaya. Datuk Ketua, justru itu, kalau kita bandingkan banyak negara yang seusia dengan kita, ianya membuktikan bahawa Malaysia hari ini ialah manifestasi sebuah negara yang berjaya.
Semuanya saya sebut tadi hasil daripada perancangan teliti rapi melalui pelaksanaan dasar-dasar pembangunan berkesan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Semua dasar dan nikmat pembangunan ini bukan hanya dinikmati oleh penyokong rakyat yang menyokong Barisan Nasional sahaja. Ia juga dinikmati oleh semua rakyat. Kalau terima BRIM, yang tidak menyokong Barisan Nasional pun awal berbaris di hadapan. Kerajaan Negeri Selangor juga mendapat nikmat. Maknanya, apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ini ialah memberi nikmat kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang politik dan ideologi masing-masing. Malaysia hari ini kita lihat telah berubah dari status sebuah negara pertanian ke sebuah negara perindustrian moden berpendapatan sederhana tinggi. Ternyata kita ialah bukti dan contoh sebuah negara yang amat progresif. Kerana semenjak kemerdekaan, agenda membasmi kemiskinan, reformasi tanah, keadilan sosial, meningkatkan akses pada tahap pendidikan, perkhidmatan kesihatan untuk semua, penjanaan kekayaan nasional sebagai menjadi agenda utama kerajaan. Kerana itu, saya suka memetik titah Paduka Seri Yang di-Pertuan Agong. Saya petik bahawa tuanku beraka sukacita. Kerana semasa pemerintahan tuanku yang terdahulu dan kali kedua ini, tuanku dapat menyaksikan kemajuan negara yang bergerak secara progresif. Sebenarnya, Datuk di-Pertua, ucapan tuanku cukup ikhlas sekali. Baginda dapat melihat dua generasi memerintah negara ini. Sewaktu kali pertama tuanku memerintah, beliau dapat melihat bagaimana ayahanda, Perdana Menteri kita, memimpin negara ini. Ketika itu kita lihat hutan ditebang, tanah hutan diteroka untuk membawa masuk penteroka menjadi peneroka. Hari ini ketika kali kedua tuanku memerintah, baginda dapat melihat bagaimana anaknya memerintah negara bukan lagi meneroka hutan untuk membawa masuk peneroka, tetapi melancarkan pembinaan bangunan pada pencakar langit. Baginda dapat lihat bagaimana syarikat pada Global Venture Berhad hari ini diapungkan di bursa saham dan bersaing di peringkat antarabangsa. Ini perubahan. Ini perubahan dilakukan oleh siapa? Ini dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Sebab itu bersyukurlah tuan sekalian. Dan kerana itu, Datuk Pertua, kalau kita lihat nikmat di bawah GTP. Ya, nak bagi jalan ya, sekejap lagi ya. Masa dah nak habis. Macam nak bercakap waktu saya tak berani minta kepada Matan Pau nanti. Ada masalah. Saya nak minta laluan daripada Lenggong. Ya. Nak bagi jalan Datuk tak? Pertua, sebagai rumusan, Dia tak berani nak Gombak, jawab. saya nak habis Gombak. Baru separuh Gombak. Ada lagi 10 minit lagi. Saya nak habis. Nanti Tak, kalau boleh berilah waktu laluan. Matan Pau dia minta lah. Saya tak nak berani. minta penjelasan. Datuk Pertua, Tak bagi jalan lah tu yang sebagai tak rumusan berani. Patut tak dapat jadi menteri. usaha kerajaan ini, kalau kita lihat melalui program transformasi ekonomi misalnya, saya mengambil contoh, tak perlu saya ambil yang lain, kerana banyak kalau saya nak sebut satu persatu pelbagai kejayaan dicipta oleh kerajaan hari ini. Tapi kalau kita lihat dari segi prestasi program transformasi ekonomi, terutama kerjasama yang dibuat oleh kerajaan dan sektor swasta, kejayaan dilihat melalui pelaburan, misalnya pelancongan, pembangunan Greater Kuala Lumpur, projek My Rafiq Transit minyak gas, projek Rafiq di Pengerang. Kemudian sebagainya, kejayaan ini sebenarnya telah membentuk dan mencipta peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat dalam negara ini dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan sampingan. Dan sebab itu saya yakin sasaran kerajaan untuk mencapai 3.3 juta peluang pekerjaan kepada rakyat negara ini berasaskan pada prestasi ini, dan akan datang saya yakin memang mampu dilakukan oleh kerajaan. Sebagai rumusan kepada usaha ini, renunglah, tidak banyak kerajaan yang berani untuk meletakkan sasaran yang boleh diukur oleh rakyat. Berapa kilometer jalan nak dibuat, berapa biji rumah yang nak dibina, ini semua boleh diukur dan dinilai oleh rakyat. Tidak ada kerajaan yang berani sebagai kerajaan Barisan Nasional. Tidak ada kerajaan yang berani untuk menggubal undang-undang ISA, Akta Kediaman Terhad, Akta Polis, Akta Penerbitan Media Cetak, yang mana sebelum ini merupakan kuasa besar kepada kerajaan. Akhirnya kuasa ini diberikan kepada rakyat. Ini menunjukkan bahawa keterbukaan dan keberanian kerajaan Barisan Nasional tidak banyak ada di negara ini dan di dunia. Namun demikian, sebahagian generasi muda dan rakyat terpengaruh dengan putar belit daripada Gombak dan yang lain-lain.
dan pihak tertentu memisungkan fakta dan hakikat yang sebenar hingga sanggup membuang masa dalam pelbagai perhimpunan yang tidak berfaedah. Kalau berani beri laluan kepada saya untuk jawab. Terima kasihlah Pak Jangan Mas, buat tak tuduhan setuju dengan perhimpunan haram ini. Tak berani atau tidak beri laluan? Menteri yang jawab menteri lah. Tak berani atau tidak saya nak minta laluan? Saya nak terus, tak cukup. Tak berani atau tidak? Saya berani tapi tak cukup masa. Ada lagi. Saya memang berani tapi tak cukup masa. Yang Amat nak bagi jalan Yang Amat. Dia hanya Sebab itu, berani menuduh, hanya berani menuduh. Pihak Tapi tak berani nak memisung Tak payah pada dengar hati jalan. hingga Double sanggup standard. membuang masa nak bagi. bagi orang dalam PN dia berani. pelbagai perhimpunan Bagi yang kita tidak dia tak berfaedah. berani. Double standard. Sebagai pemimpin sepatutnya kita mengajak rakyat untuk melakukan kebaikan. Betul tak Pak Mas? Betul ya? Senyum. Betul ya, untuk mengajak kebaikan. Tetapi yang membimbangkan kita apabila pemimpin mengajak melakukan sesuatu yang tidak baik. Apatah lagi memusnahkan apa kebaikan telah kita bina pada hari ini. Sebab itu saya berharap rakyat berfikir untuk tidak lagi tertipu dan terpesong dengan fitnah dan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah ini. Datuk Yang Dipertua, walau apapun kejayaan yang telah dicapai oleh kerajaan, kerajaan mesti terus melipatkan gandakan usaha. Tidak henti-henti. Kejayaan yang ada perlu ditingkatkan lagi kerana kita mesti mengurangkan bebanan rakyat. Antaranya ialah perkara-perkara kalau ada berkaitan dengan kenaikan harga-harga barang harian. Kini terdapat barang-barang keperluan harian dinaikkan oleh peniaga, bukan kerajaan yang tidak bertanggungjawab. Dan sebab itu perkara ini mesti ditangani. Justru itu saya minta Yang Berhormat Menteri baru kita untuk menguatkuasakan undang-undang, Minta penjelasan. mesti memaklum dan mengambil langkah-langkah proaktif, termasuk menguatkuasa undang-undang yang tegas, mengenakan denda kepada peniaga, termasuk menarik dan membatalkan lisensi peniaga, selain menguatkuasa dan memantau perkara-perkara ini. Semua pihak termasuk Persatuan Peniaga hendaklah sama-sama dalam isu ini, kerana jika tidak ditangani dengan baik, ia akan mewujudkan suasana di mana kesempatan diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjayakan agenda politik mereka. Dan dalam Dewan yang mulia ini, saya ingin meminta kepada kerajaan untuk memperbanyakkan lagi program yang baik kepada rakyat. Perbanyakkan lagi kedai rakyat satu Malaysia. Limbang pun nak satu, Gerik pun nak, apatah lagi Lenggong pun nak. Saya percaya Beluran pun tentu mahu. Confirm. Dan saya dengar kerajaan akan membutuhkan wang yang banyak untuk melaksanakan projek-projek kecil. Maka saya minta kerajaan untuk mewujudkan pula kedai hardware satu Malaysia. Buat kedai hardware satu Malaysia. Biar peniaga, usahawan kecil, kontraktor kelas F ni benar-benar dapat untung. Tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Minta laluan perkongsian bersama. Minta laluan perkongsian bersama. Takkan tu pun tak boleh bagi, tak berani nak bagi. Walaupun kita berkawan, tapi banyak lagi yang saya nak selesai. Masalah tu, masalah kedua, masalah pertama Datuk nak Yang penjelasan. Saya nak beralih Perkongsian kepada tajuk bersama lain, Datuk Lenggong. Ketua. Be gentleman Ini dan Lenggong. berkaitan dengan generasi muda. Pasal Nanti kita pula. sembang di luar. Tolong. Sebagaimana dalam kejutkan dia. titah Tolong, waktu, saya Tolong, petik. Saya minta dengan penuh berhemat Kerajaan dan hormat. Tak bagi jalan tak? Tak Sebagaimana boleh. Dia titah tak waktu, bagi kerana dia takut dah saya jawab. petik. Tak bagi jalan tak boleh cakap. Lenggong. Kerajaan Ku menghargai pegang kata-katamu Lenggong. sumbangan Bola setiap langat. lapisan masyarakat, termasuk golongan muda, yang mewakili 46% penduduk dalam negara ini, dan menyedari potensi, inspirasi, pentingnya golongan ini dalam pembangunan negara. Transformasi pembangunan belia akan terus dilaksana. Justru itu saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Kerajaan Barisan Nasional kerana memberikan perhatian yang cukup baik kepada generasi muda. Malah kerajaan mesti terus melipat gandakan usaha dan membuat pelbagai lagi perubahan dalam membentuk pendekatan khusus atau menambah baik mekanisme yang ada bagi memberi ruang kepada golongan muda untuk bersama-sama dalam membangunkan negara. Ini kerana
kehendak, tuntutan, keperluan orang muda sentiasa berubah, sentiasa bertambah dan berbeza tiap ketika. Sebab itu, kita perlu punya kepakaran membaca kehendak golongan ini sebelum kita membuat satu keputusan. Kerana setengah generasi muda, walaupun pelbagai perubahan dibuat oleh kerajaan, mereka masih lagi mengatakan bahawa tidak ada apa-apa kerajaan lakukan. Kenapa ini berlaku? Ia berlaku sebahagiannya kerana pendekatan kita menyampaikan maklumat masih lagi tidak berubah dan masih lagi menggunakan pendekatan konservatif. Sebab itu, saya percaya sebagaimana disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pendekatan baru akan dilakukan dan saya harap ia dilakukan bersungguh-sungguh untuk menggunakan pelbagai pendekatan, termasuklah media sosial ini, bagi memastikan semua agenda kerajaan, apa kebaikan dilakukan oleh kerajaan, diketahui, diikuti oleh semua segenap lapisan masyarakat, terutama sekali generasi muda dalam negara ini. Datuk Yang Bertua, program I Am For You cukup cantik, memang baik. Kebaikan dan kecantikan program ini mesti diperluaskan ke kawasan-kawasan luar bandar. Begitu juga pengujian program Parlimen Belia. Memang bagus. Saya bekas pemimpin Belia memang menyokong program ini. Walau bagaimanapun, pelaksanaannya Yang Amat Menteri mesti ditambah baik. Ia perlu ditambah baik kerana kadang-kadang ada orang muda yang tak tahu pun wujudan Parlimen Belia ini. Dan kalau boleh, tengok kembali majlis perundingan Belia. Yang ini juga praktikal untuk diteruskan. Kerana mekanismenya ada di peringkat negeri hingga ke peringkat daerah. Penglibatannya lebih menyeluruh dan lebih tersusun. Ini juga mesti diperkasakan. Di samping kita terus menambah nilai pada program Parlimen Belia. Sama-sama nama. Lenggong, okey katil. Sikit dah. Tak habis. Dia nak sokong ni. Sebab itu, saya 10 minit lagi. 10 minit lagi dah. Saya nak habiskan sebelum pukul surat. Ya, Sebab sejarah. itu, saya ambil kesempatan Sejarah untuk pembahasan daripada tahniah BN kepada yang berhormat hamba di atas pelatihan Tak beliau salah apa yang sebagai tak menteri lapor. yang saya percaya mampu untuk membuat pilih salah satu ke perubahan. bawah BN. Dan sebab itu, Tak berani patut Dalam bagi macam Dewan ketereh yang mulia ini, orang yang berani. saya ambil kesempatan Apa? untuk meminta yang bagi jalan, tak bagi jalan. yang Nah, muda yang remaja hormat. ini untuk Macam mana memberi timbalan, nafas baru serta win menambah nilai bagi kepada pada- program-program belia. Tak berani Terutama langsung. program-program biarkan umbi. Dengan yang Berikan baru nafas pun baru dia tak kepada berani, program apatah kepimpinan lagi dengan yang lama. Perbanyakkan kehonoran Bahaya. Yang Amat. Untuk Bagi lalu program ketereh orang yang lama. Benda secara sungguh-sungguh Pokok sana salam supaya dulu. lahir belia yang berinovasi, yang kreatif, supaya lahir belia-belia yang baik, tidak sebagaimana pokok sana. Dan saya yakin kerajaan Barat Sinar mampu untuk lakukannya. Apatah lagi kita ada pendekatan strategi Laut Biru Kebangsaan. Saya percaya ini amat sesuai dilaksanakan dan kita ada jawatan kuasa Kabinet Pembangunan Belia. Inilah jawapan kepada semua persoalan ini. Termasuklah yang Datuk Yang Bertua, kita lihat berlaku seolah-olah ada kelesuan di kalangan organisasi belia ini. Ia mesti diberikan perhatian. Laksanakan apa yang telah dirangka dalam Akta Pembangunan dan Pertuahan Belia yang diluluskan di Dewan Yang Mulia ini pada tahun 2006. Di Dewan Yang Mulia ini, Ya, saya Hormat. harap Hormat, belia lesu tu kerajaan peninggalan yang terus berhormat. diperkasakan. Fungsi MBN tu Anak muda lesu tu di kampung peninggalan dia. Sana. diberikan pelbagai bantuan dan Tu yang program. jadi lesu tu. Program-program Pokok belia sana mesti ada tu, dibuat di Ahmad. kampung, di desa, di estet, di taman perubahan. Buat. Di pokok sana pun buat. Buat program untuk orang muda. Yang penting, Yang Berhormat Menteri, saya minta program mengantarabangsakan belia ini mesti dilakukan. Program belia di peringkat ASEAN di peringkat antarabangsa mesti dibuat. Kerana ini sejak dulu Malaysia memang bergagah dalam perkara ini. Dan suatu perkara yang penting, saya harap dalam usaha kita memperbanyakkan program dan aktiviti, kita mesti melahirkan anak Malaysia yang berfikiran rasional. Kita mesti melahirkan anak Malaysia yang patriotik, kenal dan faham sejarah negara, membuat keputusan berasaskan fakta dan tidak membuta tuli dan mudah terpengaruh. Sebab itu, perkara ini mesti ditekankan dalam setiap program
dan pendekatan baru oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Datuk Yang Bertuah, selain daripada itu, program selain daripada program pembangunan belia, sudah tentu kementerian ini tidak boleh lari daripada tanggungjawab besar, iaitu membangunkan sukan negara. Tidak boleh lari. Saya cadangkan yang Muhammad Arau kena teliti balik ni. Siapa wakil BN? Sebab ini bukan perbahasan, ini ceramah. Dan ini sesi perbahasan. Patutnya ada ruang untuk kita tanya. Lenggong. Minta. Dan sudah pasti rakyat yang diceburi. Sudah tentu tanggungjawab yang Muhammad Rambau supaya menegur wakil BN memberi ruang untuk membahas. Kita ini ujian pertama yang ramai selaku menteri yang menjaga parlimen. Teruskan ucapan banyak. Saya setuju. Yang Muhammad duduk yang Muhammad. Langsung tak ada ruang. Saya boleh bagi laluan. Tak maksud bahas. Saya boleh bagi laluan. Satu ruang pun cukup. Saya boleh bagi laluan. Yang Muhammad, nak bagi laluan tak bagi? Saya boleh bagi laluan dengan syarat sambungkan kalau Tak ada syarat-syarat yang Muhammad. Tak ada. Kalau tidak saya tak bagi laluan. Tak ada, tak bagi. Datuk Yang Bertuah. Ya. Sebentar sebentar. Yang sudah Melenggung. tentu kementerian ini tidak boleh lari dari Melenggung tanggungjawab. sebentar yang Muhammad. Untuk makluman adalah yang Muhammad yang baru masuk Dewan, pencerahan ini dia harus dibaca melalui Peraturan Mesyuarat 37 1B. Maknanya jika Lenggong yang sedang berucap tu tak bagi laluan, tak payahlah minta tolong. Tapi speaker minta laluan kan dia minta penjelasan. Tak payahlah. Lenggong tak salah pun. Lenggong tak salah pun. Ini bukan nak murid. Ini kita Lenggong tak salah pun tak bagi jalan. Dia 37 1B je. Tak salah jelas speaker. dalam peraturan mesyuarat. Ya, bukan macam pun anda bapu. Kita minta Barisan Nasional cari wakil lain lah yang berani. Dia nak bisa lagi saya Muhammad. Saya nak terus. Duduklah yang Muhammad. Oh, gasat. Yang kalau macam ni yang Muhammad belia lesu lagi ya. Apa nanti yang Muhammad ucap? Belia tu lesu. 9 minit yang Gong. Sebab betul sudah pasti rakyat inginkan pencapaian cemerlang dalam bidang sukan dalam negara ini. Sudah tentu tanggungjawab Yang Muhammad Menteri besar. Kerana apa? Kerana rakyat mahukan kita lahirkan lebih ramai Datuk Nicol David. Rakyat mahu kita lahirkan lebih ramai Datuk Lee Chong Wei. Rakyat mahu kita kembalikan kegemilangan kita dalam sukan sepak takraw. Tentunya rakyat mahu pasukan bola sepak kita boleh berada dalam pertandingan Piala Dunia. Sebab itu semua ini perlu dilakukan dan saya percaya termasuklah tanggungjawab besar kementerian untuk mengembalikan sukan badminton, dan saya harap semua pertubuhan-pertubuhan sukan dalam negara ini, FAM ke BAM ke, kurangkan politiking, tumpu kepada usaha ada berani tegur FM, ada berani martabat sukan dalam negara ini. Datuk Yang Bertuah, sektor pelancongan, saya nak balik pada sektor pelancongan. Saya percaya dia akan menjadi peneraju utama dalam ekonomi negara kita, kerana sektor ini mampu menjana pulangan tinggi dan kata lihat dia menyediakan pendapatan dan peluang pekerjaan kepada rakyat dalam negara ini. Kalau kita lihat, Malaysia hari ini mencapai kedudukan yang kukuh dalam pelancongan global dan merupakan negara ke-9 paling banyak dikunjungi di dunia dan mempunyai pendapatan 1 bilion ringgit penerimaan dari pelawat asing setiap minggu. 1 bilion ringgit. Bukan sikit. Malah sebagaimana disebut oleh dalam titah ucapan tuanku, Malaysia diiktiraf sebagai destinasi keempat membeli belah terbaik di dunia. Laporan daripada kajian CNN Travel 2012. Program Inap Desa diiktiraf oleh Pertubuhan Pelancong Sedunia. Ini pengiktiran besar kerajaan yang kerajaan bolehi. Sebab itu antara kejayaan yang mampu dicapai segini, kalau kita lihat, ialah untuk mencapai sasaran 2020 36 168, iaitu pada tahun 2020 nanti
kita menerima kehadiran 36 juta ketimbang pelancong dengan penerimaan pendapatan 168 bilion berasaskan kepada kedudukan semasa. Saya yakin apa yang dihasilkan oleh kerajaan ini akan tercapai. Sebab itu, ya bergombak, kita minta kerajaan supaya memperbanyakkan produk-produk pelancongan. Datuk Speaker. Termasuklah, Gombak bangun ya Ahmad. termasuklah membangunkan produk-produk pelancongan. Datuk Speaker, saya cadangkan Dan edarkan jangan lupa, ucapan Datuk yang lebih Ketua. baiklah. Kawasan saya, Kalau tak boleh kawasan bebas, saya juga lebih baik ambil teks, fotostat, kita edarkan. Jadi boleh kita termasuklah teliti. Datuk Ketua. Sebab Termasuklah ini Datuk perbahasan. untuk Yang membangunkan Mohd Menteri Lenggong setuju. sebagai tapak Yang Mohd warisan Menteri dunia setuju. yang Lenggong telah duduk. diiktiraf oleh UNESCO. Saya harap kerajaan mengambil Dia nak peran habis, saya tentang tak ada ruang pembangunan untuk kawasan bahas. ini. Lenggong, untuk pembangunan sukan, Lenggong, sebelum habis. Datuk Yang Ketua, Sugong bagi Edar, pembangunan sukan. Salah. fotostat edar. Arau, benarkan. Celahan. Tak boleh macam tu ya Ahmad. Tak boleh. Langkah kerajaan Yang Mohd menggabungkan Arau. dunia Kementerian Pelajaran Ni nak membantu Arau dan ni. Kementerian Yang Mohd Pelajaran ini Arau. tahap amat kesukanan tepat negara. pada Saya minta masanya. Yang Mohd Arau Apa yang dia Lenggong berikan mesti panduan kepada dan ahli mesti parlimen. mengalami perkembangan pesat. Lenggong mencabar. Lenggong dah habis. Apatah lagi Yang Menteri. Datuk Ketua, abad ke-21 ini saya pasti mengalami Tapi Datuk perkembangan pesat Speaker juga mencabar ada dalam bidang tanggungjawab ekonomi, untuk memberi politik dan panduan sosial. kepada Ia ahli akan parlimen. berlaku di Dah seluruh dunia beritahu dah 37 1B. dan perubahan 37? terkait 1B. dapat dengan Dia sistem tak bagi, pendidikan tak boleh. dan perkembangan Mengapa? maklumat. Dia tak bagi, tak Maka boleh. bidang pendidikan Duduk, kita sangat penting. Tapi Mesti masa Speaker berupaya cakap, wakil rakyat kena duduk. mesti ahli parlimen. berupaya untuk melahirkan pelajar yang kreatif Peraturan yang mesyuarat, mampu masa menyelesaikan Speaker masalah. cakap, yang berhormat dan kena boleh duduk. berfikir secara kreatif. Datuk, saya Kalau 5 minit. tak tu. bagi Ya. yang lama Teruskan minit dia saja baru lah, tak teruskan berapa. saja. Ya, saya Bagi 5 minit lagi. Saya nak tanya lagi Umat. Lima Umat minit nak bagi je. jalan tak dengan YB yang bangun ni? 5 minit mau habis. Tak bagi Umat. Bagi. Saya ingat Datuk Bertua kalau tak mau Tak dengar ada. pun diam-diam saja cukup. Okey, terima. Ataupun keluar Ya. saja. Saya Memang ada betul pun satu yang saja Umat. pertanyaan. Jika yang tadi Ketua, bagi jalan, tak Speaker. boleh bercakap. Keluar saya Tadi Datuk, saya tak bagi. disebut bahawa rakyat Selangor juga menikmati. Nanti ni soalan tambahan. Ini pencelahan. Mana ada soalan tambahan ni, peraturan mana? Gombak. Speaker dah lagi. Pukul 10 tadi Gombak. Saya tanya tadi Tak ada turun disebut tambahan. Sila, Penjelasan Umat. yang Umat. rakyat penjelasan. Datuk Bertua saya nak sambung. Penjelasan. Maka, rakyat bidang Selangor pendidikan disebut menikmati juga ketika ini sangat penting kemudahan-kemudahan Datuk Bertua. yang dibuat Dan oleh mesti kerajaan pusat. berupaya untuk Cuma melahirkan saya pelajar nak yang minta kreatif penjelasan. yang Ya. mampu Ya. untuk Tapi menyelesaikan Lenggong tak masalah. bagi jalan yang Umat. Rakyat boleh Selangor berfikir dan secara kerajaan kreatif. negeri Selangor Justru menyumbang pendidikan tidak memberi 25% tidak kepada hanya KDNK. Umat. memberikan Maka pengetahuan kerajaan pusat juga bertanggungjawab 3M, untuk menyumbangkan iaitu balik membaca kepada buku rakyat dan Selangor. belajar saja. Cuba kalau ada dulu lah yang Umat. Tetapi Ya. mesti Tetapi sekarang melahirkan ini Ya, Mat. kerajaan pusat rakyat yang berilmu tidak pengetahuan memberikan Gombak. pulangan Mempunyai yang berbagai setimpal kemahiran. Duduk. Dan- dengan mampu apa yang telah untuk disumbangkan oleh Tak rakyat boleh, tak boleh Selangor. bercakap yang Umat. cabaran Duduk lah. di Jadi abad ini tidak adil dan akan untuk datang. Lenggong Kerana itu menyinggung Datuk bahawa Bertua, rakyat Selangor juga pendidikan mendapat perlu bersikap Yang Umat- mana yang Umat kerajaan Gombak. Datuk Bertua. Duduk Ini yang Umat. peraturan mana Datuk? Duduk lah yang Umat. Ini Gombak. peraturan mana ni? Ya, I dah Saya minta. ingat Datuk Bertua teringin sangat nak jadi menteri besar ni lepas saya. Teringin sangat nak jadi menteri besar ni lah jadi macam ni. Tak, dia tak bagi jalan dah yang Umat. Tak bagi jalan. Ni floor saya, Gombak. Duduk Gombak. Ya. Tu kena Sialang, tarik kena balik bela, kenyataan Gombak. tu. Saya nak sambung sikit. Kenyataan tu kena tarik balik tu. Dia Kerana peraturan itu, berapa tu? Ya, kena tarik Lupa balik. lah. Pendidikan Kena tarik balik. Tak ada niat jahat hari pun. ini mesti Tak ada kena bersifat 36, dynamic dan holistik 6. yang 36 6. sentiasa segar. Saya serta pasti mampu yang Umat Lenggong tak ada niat jahat. keperluan yang Umat. 36 6. Tu Saya yakin satu kenyataan semua ini sangka jahat. dirangkum Tak ada dalam lah yang Ya, pembangunan kenyataan pendidikan sangka jahat. 2013 Saya minta hingga Lenggong 2023 tarik balik yang sedang kenyataan dilaksanakan oleh terhadap kerajaan Gombak pada hari ini. yang menuduh beliau teringin sangat menjadi menteri besar. Itu kenyataan sangka jahat dan Datuk fitnah. Yang Dipertua, Saya Ahmad. minta saya doakan Lenggong Gombak tarik supaya dia balik. jadi menteri besar akan datang. Kalau Duduk tidak salam. Dia ini. doa tak pandai Bukan doa. saya kamu. tuduh. Kalau nak doa Saya buatlah doakan cara Gombak baik. supaya Itu kalau bukan tak jadi hari ini doa. bersabar. Tak payah Umat. Menyindir. Akan datang Ya Mat, doa, saya dah baca kena dari bismillah. Lenggong tak ada Saya niat nak jahat doa, terhadap doa. perkara itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hakikatnya zaman telah berubah. Zaman telah berubah dan kini Speaker. kita di zaman Saya yang rasa dia tak kisah orang memerlukan dengar tak dengar. Dia Dia buat baca yang je. persediaan Okey. untuk menghadapi cabaran Zaman yang berubah, semakin Lenggong tak mencabar berubah. ini. Ya. Sebab itu Betul, saya Mat. ucapkan tahniah kepada Kementerian Pelajaran yang saya nampak
melakukan usaha bersungguh-sungguh untuk mengangkat kedudukan pendidikan dalam negara ini ke peringkat antarabangsa. Datuk Yang Bertuah, sebelum saya akhiri ucapan saya, jawablah, tadi janji nak bagi ruang. saya ingin memetik sedikit titah ucapan Kata nak- Tuanku Yang tadi Bertuah dia janji nak bagi sewaktu satu menutup peluang. persidangan ini Speaker. sebagai penutup pembahasan saya. Lepas Saya ni petik Tanjung Piai. Jam Ya, 2.30. Kepada ahli-ahli Daripada yang siapa? berhormat, Tanjung Piai. berkhidmatlah kepada 2.30. rakyat 2.30. dengan penuh dedikasi. Siapa Tanjung? Oh, dia penyokong. Berintegriti Duduk Yang dan Amat. senantiasa menunjukkan akhlak terpuji demi Sini. Tanjung Piai Marwah 2.30 Tani, itu, Speaker. dan institusi parlimen yang mulia ini dan negara yang tercinta. Semakkanlah saya baca sedikit Diam, Yang Amat. Yang lain Paduka Seri minta Yang diam, Ketua Yang Agong dalam titah baginda pada 25 hari bulan lalu. Saya sambung, semakkanlah dalam sanubari bahawa kehadiran ahli-ahli yang berhormat ke Dewan Yang Mulia ini adalah satu tanggungjawab bagi menunaikan janji-janji kepada rakyat. Semua ahli-ahli yang Datuk berhormat Speaker, pukul hendaklah 1. bersama-sama memikul amanah rakyat yang Dah, menginginkan kestabilan dan Buang masa kemakmuran je. negara berkekalan. Kesejahteraan rakyat terus meningkat serta perpaduan masyarakat pelbagai kaum dan agama kian utuh. Oleh itu, marilah kita secara bersama berpolitik secara matang dan berpegang kepada titah yang bagi ruang ini. Kena bagi ruang supaya demi kesejahteraan kita semua. Dah. Yang Amat duduk. Maka dengan kata suci Bismillahirrahmanirrahim, saya mohon mencadangkan usul menjunjung kasih titah ucapan tuanku yang di-Pertuan Agong. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Terima kasih Yang Amat.